Salam sejahtera kepada Dr. Rohayati dan juga rakan-rakan sekalian. Nama saya Selin Chenjai. Sekarang saya akan membentangkan tentang laman web saya yang bertajuk Raja yang paling dihormati dalam sejarah Korea, Sejong Agung. Dalam bahagian pertama, saya telah menerangkan biografi Raja Sejong secara ringkas. Raja Sejong merupakan raja keempat semasa dinasti Joseon Korea. Baginda merupakan anak ketiga Raja Taejong. Selepas abangnya, yaitu Yangnyeong, dilucukan gelarannya, Baginda menggantikan abangnya dan menjadi putera mahkota. Baginda menaik tahta pada tahun 1418. Sejong dipengaruhi oleh ajaran Confucius. Oleh itu, Baginda telah mengukuhkan dasarnya dengan ajaran Confucius dengan membuat pindah undang-undang utama. Baginda juga berjasa dalam berbagai bidang seperti mencipta hangu, sains dan teknologi, mendorong pertumbuhan ekonomi. Baginda juga melancarkan kempen ketenteraan dan menerapkan dasar samin. Dasar samin merupakan dasar yang untuk menarik peneroka baru ke wilayah Joseon. Baginda juga menyelesaikan masalah yang muncul di selatan, yaitu menentukan lanun Jepun dan menawan Pulau Tsushima yang dikenali sebagai invasi Oe. Tempoh pemerintahan Sejong adalah dari tahun 1418 hingga 1450. Namun pada tahun 1418 hingga 1422, Raja Sejong memerintah Joseon dengan ayahnya, Raja Taejong. Hal ini bermaksud Raja Sejong tidak mempunyai kuasa penuh pada masa itu. Mulai dari tahun 1422, Raja Sejong baru mempunyai kuasa yang sepenuhnya dalam pemerintahannya. Selepas tahun 1439, kesihatan Baginda menjadi turun. Dan pada tahun 1442, anaknya Munjung menjadi pengganti takhta. Raja Sejong sangat dihormati oleh rakyat Korea. Hal ini dikatakan kerana Raja Sejong telah mencipta hangu dan juga dikenali sebagai Hunmin Jeongeun yang sangat menyumbang kepada perkembangan sistem bahasa dan budaya Korea. Kemudian sejarawan Korea biasanya menghormatinya sebagai Raja Sejong ataupun Sejong Dewang. Yang seterusnya, kehidupan awal Raja Sejong. Raja Sejong adalah anak putera ketiga kepada Raja Taejong. Apabila Baginda berumur 10 tahun, Baginda digelar putera utama Chunhyong. Raja Sejong sangat disayangi oleh Raja Taejong kerana Baginda sangat cerdas dalam berbagai bidang pelajaran. Sebagai anak ketiga, kenaikan takhta bagi Raja Sejong adalah lebih unik daripada yang lain. Sebenarnya, Raja Sejong mempunyai dua abang. Yang pertama ialah Yangnyeong. Yangnyeong telah menjadi sebagai pewaris takhta pada tahun 1404. Namun begitu, beliau lebih suka bebas dan aktiviti berburu. Dia tidak berminat dalam akademik dan akhirnya Yangnyeong disingkirkan daripada kedudukannya. Pada Jun 1418, putera kedua iaitu Hyoryong, dia telah menjadi biku. Oleh itu, Sejong menjadi pewaris takhta selepas penyingkiran Yangnyeong. Pada Ogos 1418, Sejong menaik tahta dan menjadi raja yang keempat dinasti Joseon. Tetapi macam yang saya sebut tadi, sepanjang tembok tahun 1418 hingga 1422, ayahnya iaitu Taejong masih berkuasa dalam bidang ketenteraan dan selepas tahun 1422, Sejong baru mempunyai kuasa penuh dalam pemerintahannya. Yang seterusnya, pencapaian atau sumbangan Raja Sejong. Raja Sejong telah memberikan sumbangan dalam berbagai bidang seperti ketenteraan, sains, pentadbiran, kemanusiaan, kesusastraan, agama dan salwa, memberhentikan bandara ufti dan juga penciptaan hanggu. Yang pertama tu ketenteraan. Raja Sejong merupakan perencana ketenteraan yang bijak. Baginda telah melancarkan berbagai peraturan ketenteraan untuk memperkasakan keselamatan negara. Raja Sejong meningkatkan kemajuan teknologi ketenteraan seperti penghasilan meriam, panah api, mesil dan mortar. Semua senjata telah ditambah baik untuk menjadi lebih kukuh dan baik. Kita boleh lihat gambar yang di bawah. Yang sebelah kiri, yang atas tu merupakan mortar, yang di bawah tu panah api, yang sebelah kanan merupakan berbagai jenis meriam. Dan seterusnya, pada Mei 1419, Raja Sejong melancarkan ekspedisi Timur Gihe ke Tsushima. Ekspedisi ini bertujuan untuk menghancurkan perompak Jepun kerana mereka telah mengancam keselamatan rakyat yang tinggal di pesisir Joseon. Sebanyak 700 perompak dibunuh oleh tentera Joseon, 110 ditangkap dan 180 tentera Joseon ditewas. Terdapat juga 146 orang Cina dan 8 orang Joseon yang diculik telah dilepaskan. Pada September 1419, Daimyo Tsushima, Satamori mengisytiharkan peperangan ke atas Joseon. Akhirnya, pada tahun 1443, perjanjian Gehe disahkan.
Melalui perjanjian ini, kedaulatan Raja Joseon diakui oleh Daimyo Tsushima dan sebagai balasan, Joseon kena memberi penghargaan kepada klan So dengan memberi hak utama mengenai perdagangan antara Jepun dan Korea. Yang klan So ini adalah sebuah keluarga yang memerintah Tsushima Jepun pada masa itu. Pada tahun 1433, Raja Sejong mengirim Jeneral Kim Jong-so ke utara untuk menghancurkan Juchens. Juchens ini sebenarnya Manchus. Kim berjaya menawan beberapa istana dan Joseon berjaya memperluas wilayahnya ke Sungai Songhua. Selain itu, 4 buah benteng dan 6 buah pos didirikan kerana kena melindungi rakyatnya daripada pencerobohan Juchens. Dan seterusnya, sains. Raja Sejong sangat menyokong sains. Baginda telah menyuruh saintis untuk mengumpul informasi tentang berbagai teknologi pertanian dari berbagai kawasan di Korea. Dan akhirnya mereka berjaya menghasilkan sebuah buku panduan kepada petani iaitu Nongsa Jigsaw. Teknologi-teknologi yang terdapat dalam Nongsa Jigsaw ini telah memberi bantuan kepada petani dan hal ini telah berjaya meningkatkan hasil pertanian mereka. Dan selain itu, Raja Sejong mengetahui seorang pemuda yang sangat cerdas dan pemuda ini bernama Chang Yong-sil. Raja Sejong memanggil beliau masuk istana tetapi pegawai lain membantah keputusan Raja Sejong kerana mereka menganggap Chang Yong-sil seorang dari kelas bawah dan tidak seharusnya berkuasa di kalangan bangsawan. Tetapi Raja Sejong masih menyokong Jang kerana kemampuannya. Dengan mempunyai sokongan Raja Sejong, Jang berjaya membuat reka bentuk baru untuk jam air, sfera amila dan juga jam matahari. Raja Sejong juga berjaya mencipta sistem kalender dengan bantuan para astronominya. Penciptaan ini membantu astronomi Korea dapat meramalkan waktu kerana matahari dan bulan dengan tepat kerana kalender ini berdasarkan posisi utama longitude ibu kota Joseon dan bukan mengikut China lagi. Dalam bidang perubatan tradisional Korea pula, terdapat 2 risalah penting dikarang semasa pemerintahan Sejong iaitu Hyangyak Jiksopang dan Yuipang Yuchui. Kita boleh lihat gambar yang di bawah, yang ketiga-tiga gambar ini merupakan alat-alat yang dicipta oleh Chang Yong-sil di bawah bantuan Raja Sejong. Yang pertama ialah jam air. Jam air ini terdiri daripada 2 buah balang air bertimbun dengan air menitik dari bahagian atas ke bahagian bawah pada kata tertentu dan aras air yang menunjukkan masa pada hari itu. Yang kedua ialah clock samawi dan juga dikenali sebagai Honchonwi yang digunakan untuk menepati kedudukan matahari, bulan dan bintang sama ada pada waktu siang ataupun malam. Yang terakhir ialah jam matahari dan juga dikenali sebagai Yang Yilgu, dibuat daripada gangsa dan mengandungi sebuah mangkuk yang berpanjang 13 meter untuk menandakan masa. Terdapat juga 4 patah kaki yang disambungkan dengan balang pada dasar. Yang seterusnya, yang kedua-dua ini merupakan risalah-risalah teknologi dan sains penting semasa pemerintahan Sejong. Yang pertama itu merupakan Nongsa Jigsaw, yang kedua itu Hyangyak Jiksopang. Yang seterusnya, Pentadbiran. Raja Sejong telah menubuhkan sebuah dewan iaitu Jip Hyonjon pada tahun 1420. Jip Hyonjon ini adalah untuk mengumpul cendekiawan dari seluruh Korea untuk merakamkan sejarah Korea, membuat draft untuk dokumen penting dan juga menghasilkan buku mengenai berbagai topik. Boleh lihat gambar yang di sebelah kiri, itulah Jip Hyonjon. Raja Sejong mementingkan prinsip Konfusianisme, oleh itu Baginda merupakan seorang yang berberi kemanusiaan. Baginda juga mengukuhkan dasar dengan prinsip Konfusianisme. Baginda mengisytiharkan sesiapa yang melakukan kesalahan perlu menjalankan sekurang-kurangnya 3 kali pusingan perbicaraan di mahkamah sebelum hakim boleh membuat keputusan terakhir ke atas bersalah itu. Baginda juga melarang hukuman yang kejam seperti hukuman sebat. Bawah ini ada gambar-gambar yang dekat sebelah kiri merupakan gambar suasana cendekiawan berkumpul di Jihimjeon dan sebelah kanan itu juga gambar Jihimjeon. Dan seterusnya, kemanusiaan. Pada tahun 1426, Raja Sejong melancarkan undang-undang yang mengizinkan wanita Nopi untuk cuti bersalin sepanjang 100 hari setelah melahirkan anak. Pada tahun 1430, tempoh cuti diperpanjangkan iaitu dari 1 bulan sebelum melahirkan anak. Wanita Nopi ini merupakan anggota kelas hamba yang paling bawah dalam sosial semasa dinasti Joseon. Dan selain itu, untuk lelaki, pada tahun 1434, Raja Sejong juga memberikan cuti bapa selama 30 hari kepada pihak suami.
Bagi bercukaian pula, Raja Sejong membuat keputusan bahawa kerajaan perlu menjalankan pentadbiran berdasarkan tinjauan tentang pendapat seluruh negara mengenai sistem cukai baru. Tinjauan ini dikenal sebagai Kongpo dan dijalankan selama 5 bulan dan telah meninjau 172,806 orang, di mana 57% orang yang menjawab dengan bersetuju untuk cadangan pembaharuan tersebut. Ini bermakna kadar percukaian akan mengikut kadar semasa dan beban rakyat menjadi lebih ringan dalam masa yang sama. Hal ini adalah untuk memberi kesamaan dan keadilan dalam percukaian. Dan selain itu, Baginda juga mengizinkan petani membayar lebih atau kurang pajak yang sesuai dengan mengikut turun naik kemakmuran ekonomi. Ini bermakna rakyat tidak perlu risau tentang kuota cukai dan pajak, dan sebaliknya boleh bekerja keras dan meningkatkan hasil pertanian mereka. Apabila istana mendapat makanan yang lebih, makanan akan dibahagikan kepada petani yang miskin atau sesiapa yang memerlukan. Next, kesusastraan. Raja Sejong juga seorang penulis. Baginda telah mengarang Yongbi Ochongga yang terkenal, Sokpo Sangcho, Jigok Worinchon, dan rujukan Dongguk Chongun, yaitu kamus pengucapan Sino-Korea yang benar. Pada tahun 1420, Sejong mendirikan Hall of Worthies, yaitu Jiphyonjeon, di Istana Gyeongbokgung. Ia terdiri daripada para sarjana dan cendekiawan yang dipilih oleh Raja Sejong. Dewan ini mengambil bahagian dalam berbagai usaha ilmiah, yang mana yang paling terkenal adalah penyusunan Hunmincheongeum. Kita boleh lihat gambar yang sebelah kanan. Yang pertama ini adalah Dongguk Chongun, yang lain adalah Yongbi Ochongga. Okay, next. Agama. Yang macam saya sebut tadi, Raja Sejong sangat dipengaruhi oleh ajaran Confucius. Oleh itu, Baginda melakukan pemerintahannya menurut Confucianisme. Raja Sejong menyusun semula pemerintahan Korea dengan melantik orang-orang dari kelas sosial yang berlainan untuk berkhidmat untuk awam. Baginda juga mendorong rakyatnya untuk bersikap sesuai dengan ajaran Confucianisme. Akibatnya, Confucianisme menjadi norma sosial Korea pada masa itu. Raja Sejong menolak agama seperti Buddha. Baginda melarang agama Buddha dengan melarang bisu Buddha dari luar untuk memasuki Joseon dan mengharamkan mazhab Buddha daripada 7 buah menjadi kepada 2 buah sahaja, yaitu tinggalkan Son dan Yo. Tindakan ini telah mengurangkan kekuatan dan kekayaan hierarki Buddha. Pada tahun 1427, Raja Sejong juga membuat keputusan terhadap masyarakat Hui, yaitu Muslim Korea, yang memiliki status sejak dinasti Yuan. Hui terpaksa meninggalkan penutup kepala, yaitu tudung mereka. Mereka juga dipaksa untuk menutup Dewan Istiadat mereka yang berada di kota Kaesong. Mereka juga perlu beribadah seperti orang lain. Semasa era Joseon, tidak disebutkan lagi mengenai umat Islam. Seterusnya, dasar luar. Raja Sejong bekerja sama rapat dengan dinasti Ming di China, dan Joseon akan menghantar ufti ke Ming sebagai penghormatan. Tapi dalam hubungan dengan orang Joseon, Baginda mendirikan 4 buah benteng, 6 buah pos tentera yang juga dikenali sebagai Sagun Yukjin di bahagian utara semenanjung Korea untuk memastikan rakyatnya daripada pencerobohan Joseon. Selain itu, Baginda juga membuka 3 pelabuhan untuk berdagang dengan Jepun melalui perjanjian Geihai. Melalui perjanjian ini, kedudukan Raja Joseon diakui dan Joseon akan memberi keutamaan kepada keluarga So dalam perdagangan antara Korea dan Jepun. Okey, boleh lihat gambar yang di sebelah kiri ini. Yang gambar ini telah menunjukkan apa itu 4 buah benteng dan 6 buah pos, yaitu Sagun Yukjin. Seterusnya, sumbangan Sejong dalam memberhentikan pengadaran ufti. Walaupun selepas kejatuhan Korea, Joseon masih mengirim anak dara dan penghargaan emas dan perak sebagai ufti ke China. Berhadaran anak dara sebagai ufti disebut sebagai anak dara Jinhon. Raja Taejong, ayah kepada Raja Sejong, telah menubuhkan sebuah institusi bernama Jinhonsek yang berkaitan dengan penghantaran ufti. Jumlah anak dara yang dihantarkan ke Ming sebagai ufti adalah 74. Zaman pemerintah Taejong sebanyak 40 dan zaman pemerintahan Sejong ialah 34. Semasa peringkat pemerintahan Raja Taejong, Joseon telah meminta Ming untuk menghentikan penghantaran anak dara, emas dan perak sebagai ufti. Tetapi Ming tidak bersetuju. Tambah pula, dana rentu telah berlaku semasa pelompongan
emas dan perak, dan hal ini telah menyebabkan kekayaan negara semakin terjejas. Apabila Sejong menaik takhta, baginda segera mengeluarkan surat kepada Ming beberapa kali untuk meminta Ming supaya menghentikan perhantaran ufti yang dianggap sebagai beban yang amat berat kepada Joseon. Permintaan berterusan Sejong untuk pengecualian perhantaran ufti akhirnya diterima. Dan sebagai balasan, Joseon perlu mengirim ufti yang lebih banyak seperti kuda, anggur sutera, dan ginseng mulai dari tahun 1430. Kesannya, berhantar anak darah, emas dan perak kepada Ming sebagai ufti diberhentikan. Namun setelah kemangkatan Raja Sejong, penghantaran ufti anak darah, emas dan perak dihidupkan semula dan berhantaran ufti ini hilang sepenuhnya pada zaman pemerintahan Junjong. Seterusnya, sumbangan Sejong dalam penciptaan Hangul. Raja Sejong sangat berjasa dalam penciptaan ajar Hangul. Sebelum ini, hanya kalangan bangsawan yang mempunyai peluang untuk belajar membaca dan menulis. Untuk menyelesaikan masalah ini, Raja Sejong mengarahkan Jip Hyunjong untuk mencipta Hangul dan akhirnya Hu Minjongum diciptakan. Boleh rujuk kepada gambar yang di sebelah kiri, yang inilah Hu Minjongum. Sebelum penciptaan Hangul, orang-orang di Korea menulis dengan menggunakan bahasa Cina klasik di samping sistem tulisan fonetik berdasarkan tulisan Cina yang dikenali sebagai Hanja. Dan ia digunakan untuk menulis kata di dalam bahasa Korea dengan tulisan Cina. Dan biasanya hanya digunakan untuk menulis dokumen-dokumen yang penting. Perbezaan antara bahasa Korea dan Cina sangat besar. Dan bahasa Cina juga mempunyai sebilangan besar waktu yang perlu dipelajari. Kesemua ini telah menyusahkan masyarakat kelas bawah untuk belajar. Untuk membentukkan masalah ini, Raja Sejong mencipta abjad unik yang dikenali sebagai Hangul untuk mempromosikan literasi di kalangan masyarakat umum. Dan hasratnya adalah untuk mewujudkan identiti budaya bagi Korea. Oleh itu, Raja Sejong berjaya mencipta abjad Korea yang pada awalnya berjumlah 28 huruf. Tetapi di antaranya ada 4 huruf tidak digunakan lagi sekarang. Dan hal ini telah membolehkan orang Korea dari semua kelas dapat membaca dan menulis. Setiap huruf konsonan didasarkan pada gambar raja ringkas mengenai corak yang dibuat oleh organ-organ dalam pertuturan manusia, termasuk mulut, lidah, dan gigi. Ketika menghasilkan suara yang berkaitan dengan waktu, sementara waka dibentuk oleh kombinasi titik dan garis yang mewakili surga, lingkaran tok, bumi, garis mendatar, dan kemanusiaan, garis menegak. Morfem dibina dengan menulis waktu dalam blok suku kata, blok huruf, kemudian disatukan secara linear. Lepas tu, kami boleh rujuk kepada gambar-gambar ini. Yang gambar pertama adalah menunjukkan Hangul asal yang terdapat dalam Hu Minjongum dan juga model Hangul yang digunakan sekarang. Boleh lihat terdapat 4 abjad yang ditanda warna biru tidak digunakan lagi pada masa sekarang. Dan gambar kedua menunjukkan Hangul diciptakan mengikut cara manusia menghasilkan suara. Dan gambar ketiga menunjukkan waka Hangul merupakan kombinasi titik dan garis. Dan seperti lingkaran tok merujuk kepada surga, garis mendatar merujuk kepada bumi, dan garis menegak merujuk kepada kemanusiaan. Yang terakhir, kemangkatan Raja Sejong. Raja Sejong meninggal dunia pada usia 54 tahun dan dimakamkan di Makam Yong pada tahun 1450. Boleh rujuk kepada gambar yang di sebelah kiri ini merupakan Makam Yong Raja Sejong. Penggantinya adalah anak pertamanya, Munjong. Raja Sejong menilai bahawa anaknya yang sakit Munjong mungkin tidak dapat hidup lama. Oleh itu, Raja Sejong meminta cendekiawan menjaga cucunya yang masih muda, yaitu Danjong. Seperti yang Raja Sejong ramalkan, Munjong meninggal dunia dalam 2 tahun setelah aksinya. Dan kestabilan politik yang dinikmati di bawah Raja Sejong hancur apabila Danjong menjadi Raja ke-6 Joseon pada usia 12 tahun. Akhirnya, anak kedua Raja Sejong, yaitu Sejo, merebut takhta dari Danjong pada tahun 1455. Apabila 6 menteri yang syahid itu terlibat dalam rancangan untuk mengembalikan Danjong ke takhta, Sejo menghapuskan Hall of Worthies Jihomjon dan mengeksekusi Danjong dan beberapa menteri yang bertugas selama pemerintahan Raja Sejong. Kesimpulannya, Raja Sejong telah memberi sumbangan yang besar kepada masyarakat Korea dalam berbagai bidang. Sumbangannya dalam penciptaan Hangul telah mendorong kepada perkembangan bahasa dan budaya Korea. Sumbangannya amat penting kepada perkembangan Korea dan jasanya amat dihargai oleh rakyat Korea. Sekian, terima kasih.